Hai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekejap, saya ingat berdalah ni. Okey. Kerana pada hari ni tuan-tuan, hari Ahad, saya tahu hari ni tuan-tuan istirahat, dan kemungkinan juga pada tengah hari nanti tuan-tuan ada urusan, ada yang kenduri kenara, ada yang nak pergi ke rumah ayah ibu dan sebagainya. Jadi saya mendoakan pertama sekali urusan kami dan urusan tuan-tuan juga, mudah-mudahan semuanya dipermudahkan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Waalaikumsalam Samiza Jalil. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, dengan apa yang tuan-tuan lalui pada hari ini, dengan perkara yang tuan-tuan berhadapan pada hari ini, dengan apa yang tuan-tuan, urusan yang tuan-tuan buat pada hari ini, mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan, kita mendapat rahmat, kita mendapat kebaikan, dan kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi cerita bab rahmat redha ni tuan-tuan, semua ni kebiasaannya berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah. Jadi bila sebut berkaitan dengan ibadah ni tuan-tuan, antara persoalan yang kita nak bangkitkan, ibadah ni, ya, ada ibadah yang datang asarnya daripada Nabi SAW, dan ada ibadah itu bukan datang daripada Nabi, bahkan datang daripada as-sahabah, datang daripada ulama. Tetapi walau bagaimanapun, semua dasarnya ada daripada Quran, ada daripada hadis Nabi SAW. Cuma sebelum hampa nak cerita, walaupun tak lama, dalam hashtag Santapan Rohani pada pagi ini tuan-tuan, maka sila nyatakan dahulu kesihatan tuan-tuan. Apa khabar anda pada pagi ini? Saya yang bernama Irwan Zahuri, alhamdulillah masih lagi sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada Hajah Maimunah, saya dah sampai di Madrasah Ariyat. Sepatutnya hari ni saya ada kelas bersama Sifu Najib, tapi saya ada urusan sekejap nak selesaikan. InsyaAllah bila selesai urusan saya akan on the way ke Shah Alam balik untuk masuk kelas. Sebab hari ni saya masih lagi berada dalam kelas selama 3 hari bersama Sifu Najib, untuk belajar bagaimana ilmu untuk saya mendekatkan diri saya bersama tuan-tuan. Cuma hari ni bila ada urusan sikit dekat madrasah, saya dah sampai ni, tak usah risau. Ni mana? Tu pondok saya, Madrasah Riyadut Du'afa wal Masakin 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi jangan risau, saya tak driving. Baik. Jadi pertama sekali saya nyatakan dahulu kesihatan tuan-tuan, sebab saya suka tuan-tuan istiqamah walaupun benda tu kecil. Sebab apa? Kalau benda mudah tuan-tuan boleh istiqamah, saya yakin insya-Allah benda susah dan benda payah pun tuan-tuan boleh istiqamah. Jadi nyatakan dahulu kesihatan tuan-tuan. Walaupun hari ni hari Ahad, saya yakin tuan-tuan sedang istirahat. Tuan-tuan bersama dengan keluarga, bersama dengan isteri, anak-anak, suami, ayah, ibu dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, istiqamah kita kepada satu perkara, itu perkara yang begitu besar. Baik. Jadi perkara yang kedua, soalan ni juga antara soalan yang saya takkan lupa tanya. Sebab soalan ni akan membantu tuan-tuan untuk saya memastikan tuan-tuan berada di mana dan track yang tuan-tuan sedang duduk sekarang. Jadi tolong bantu saya, di manakah level yang kalian berada pada hari ni. Sebab level tu, dia berkaitan dengan apa yang saya nak bincangkan pada hari ni. Sebab sehari dua ni saya ada post Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, saya still lagi ada kat kelas Sifu, tapi sebab saya ada urusan sikit, sebab ada orang nak jumpa penting sangat. Sebab tu the way balik ke madrasah ni baru sampai. Baik. Lepas tu ada berapa urusan yang penting. Cuma tuan-tuan, tolong bantu sekejap, bantu saya. Saya nak pastikan tuan-tuan betul-betul berada dalam keadaan saya seorang yang salik. Bila tuan-tuan mengatakan saya seorang yang salik, salik ni apa dia?
suatu perkataan yang berkaitan dengan ilmu akhlak dan tasawuf. Apa dia? Saya seorang ustaz, saya ni seorang yang dalam perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana tuan-tuan tahu diri tuan-tuan ni duduk pada level keadaan saya seorang yang salik, bermakna tuan-tuan kena faham, ya? Tuan-tuan kena faham, tuan-tuan sedang berada pada satu perjalanan yang dikatakan perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Apa dia ahli sunnah wal jamaah? Yang tu saya akan bincangkan nanti. Cuma jangan lupa tuan-tuan, jalankan dakwah. Sebab apa? Jangan lupa, sebagaimana orang lain bantu kita untuk menyampaikan tuan-tuan kepada saya, maka layak juga tuan-tuan bantu orang lain untuk memastikan orang lain tu juga sampai kepada hamba, sampai kepada ilmu, sampai kepada kefahaman. Dan tak dapat tidak, matlamat kita belajar, matlamat kita bertemu, walaupun dalam hashtag Santapan Rohani, walaupun dalam program nak baki solat, walaupun kita jumpa di mana-mana, semata-mata kita mengharapkan rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya tak nampak lagi tuan-tuan tag nama orang-orang yang anda sayang. Jangan lupa tuan-tuan dah, dakwah kena berjalan, dakwah kena berjalan. Pastikan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, sebab itu semua kebaikannya kembali kepada tuan-tuan dan manfaatnya kembali kepada tuan-tuan. Baik. Kembali kepada tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ni sekejap sahaja, berkenaan perkara bid'ah. Benda ni benda best ni. Benda best. Sebab ingat, kalau tuan-tuan tak jelas bab ni, maka kesinambungan daripada basic yang tuan-tuan tak jelas akan membawa kepada dua sahaja. Sama ada keburukan yang lebih teruk, ataupun kepahaman yang akan membawakan kerugian pada tuan-tuan. Saya ulang balik. Hari ni saya nak kongsi satu word yang benda ni ramai lagi yang tak jelas. Yang tak tahu tu pun ada juga. Tetapi pengalaman saya ramai yang tak jelas berkenaan yang dikatakan dengan bid'ah. Bid'ah yang Nabi pernah bersabda, memang kalau ikut dasar hadisnya, kullu bid'atud dhalalah, setiap bid'ah ni sesat. Ad-dhalalatu finnar, sesat ni masuk neraka. Tapi kita kena faham bid'ah yang macam mana. Bid'ah yang macam mana. Kerana bila mana kita nak memahami satu perkara ni tuan-tuan, dia berkaitan dengan penafsiran para ulama, berkaitan dengan huraian para ulama, yang semuanya didasari daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, saya fokus kepada masalah dulu. Bukan kita nak mengekspandkan masalah, tapi saya nak buktikan, kalau tuan-tuan tak tahu masalah ni, kalau tuan-tuan tak tahu istilah bid'ah yang sebenar, kunut subuh pun benda tak selesai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Kunut subuh pun tak selesai. Ustaz, Nabi pernah buat ke tidak kunut subuh? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau kita baca kitab-kitab hadis, kita askar pun cukuplah. Nabi baca kunut subuh, Nabi baca kunut subuh. Tetapi persoalannya bukan masalah kunut. Persoalan yang saya nak bincangkan, kalau tuan-tuan sendiri tak jelas makna bid'ah, jadi bukan saja isu kunut, banyak lagi isu-isu yang lain yang bila mana orang mendakwa benda tu bid'ah, masuk pada akal tuan-tuan, benda ni sesat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Sebagai contoh, 2-3 hari ni bila hamba post berkenaan waktu kami ziarah di Yaman, kemudian selama lebih kurang 9 hari tuan-tuan, tolak pergi balik dan sebagainya, jadual kami di Yaman dipenuhkan dengan ziarah maqam, ziarah kubur, ziarah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para orang habaib, orang-orang soleh, para ulama. Boleh dikatakan dia penuh dengan ziarah. Kemudian saya upload baru satu video tu, baru 2-3 video saya upload. Dah ada orang mula dia mencuit. Tapi tak apa, saya doakan orang tu Allah Ta'ala berikan hidayah, Allah Ta'ala berikan kefahaman yang sebenar. Jangan cepat melatah tuan-tuan dalam keadaan kita tak tahu benda yang kita nak cakap. Maka bila mana ziarah Maqam Abdullah Al-Haddad, Ustaz Luqman dia bagi tazkirah, memang amalan-amalan para habaib, amalan-amalan orang-orang yang soleh tuan-tuan. Sebab itulah
Tuan-tuan kena ingat hari ni kenapa saya bina pada hati tuan-tuan. Itu bina baru teori, belum praktikal yang betul. Dah? Apa teorinya? Tiap pagi saya tanya apa khabar tuan-tuan. Tuan-tuan kata alhamdulillah ustaz saya sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Ta'ala. Itulah jawapan tuan-tuan. Itu baru teorinya. Yang baru kita praktikal. Tak sampai 1% untuk kita merasai pada kehidupan. Tetapi apa yang berlaku di bumi Yaman, ni yang tajuk apa buat hari ni. Dah? Ulama Yaman sehari-hari buat bid'ah. Mereka ni seminggu sekali, antara amalan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dan para-para ulama, para-para habaib di Yaman, pelajar-pelajar di Darul Mustafa dan pelajar-pelajar di cawangan furuk-furuk di Yaman tuan-tuan, setiap hari Jumaat, apa amalan mereka? Mereka akan ziarah kubur Zambal. Itulah amalan yang istiqamah dari dulu lagi. Dari dulu lagi. Waalaikumsalam Adawiyah dan Darawi. Dari dulu lagi mereka menghidupkan tiap-tiap Jumaat, pagi Jumaat saja Habib Umar akan turun untuk ziarah makam Zambal, ziarah faqih muqaddam, ziarah para-para habaib, ziarah di kubur. Bid'ah ke? Okey, sekejap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita cakap. Jadi secara ringkas je, adalah satu hamba Allah Tuan Abdin. Saya dah delete, tak apa, tak ada masalah. Sebab kita tak suka berbalah, tak suka berbantah. Cuma itu wall saya. Bila wall saya ada hak untuk menerima atau mendelete kepada perkara yang saya rasa tak perlu pun kita nak berbantah, kita nak berbalah, kita nak bermujadalah. Yang penting saya doakan sahabat tu, bila mana dia buat satu argument, dia kata ni lah, Allahumma salli ala perkara-perkara bid'ah. Tuan-tuan, benda tak tahu, jangan kita buat dosa besar. Apa dia? Antaranya fitnah. La ilaha illallah. Fitnah. Saya kata ya, memang amalan para-para habaib di Yaman, tiap-tiap hari Jumaat mereka ziarah kubur. Tetapi adakah mereka sembah kubur? Sedangkan sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nabi kata dulu waktu kamu jahil, waktu kamu tak erti, waktu kamu tak ada hidayah, waktu kamu tak ada iman, nahaitukum, dulu aku larang kamu ziarah kubur. Dulu. Fazuruha. Nabi kata sekarang pergi ziarah. Al-an, sekarang pergi ziarah. Pergi ziarah. Supaya apa? Supaya dengan kamu ziarah kubur ini, banyak manfaat, banyak peringatan, banyak kebaikan, banyak keinsafan, banyak kesedihan, banyak perkara keimanan yang kita boleh belajar daripada fazuruha. Nabi kata pergi ziarah kubur. Jadi persoalan yang kita nak bangkitkan, Nabi dalam kehidupannya, Nabi tetap minggu ziarah kubur ke? Ni orang tanya ni. Soalan dia seolah-olah bijak. Soalan dia seolah-olah bijak. Bijak soalan dia. Dia nak compare kan. Dia kata, inilah bid'ah yang dibuat oleh ulama-ulama di Yaman. Tiap-tiap minggu ziarah kubur. Nabi yang hebat tu pun tak ziarah kubur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Ni. Jadi kesimpulannya, apa saya nak gambarkan bila sebut perkataan bid'ah, tuan-tuan buka kitab-kitab fiqh. Ulama hurai bid'ah ni macam mana? Ada dua dasar yang tuan-tuan perlu faham. Secara ringkasnya, al-bid'atu bid'atani. Kata ulama, bid'ah tu ada dua. Pertama, bid'ah yang diharuskan. Kedua, bid'ah yang tak boleh. Bid'ah yang diharuskan pecah pula. Ada plus setengah ulama kata bid'ah ada 5. Ada bid'ah yang wajibah, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Sebagai contoh, siapa nak tahu macam mana bid'ah yang wajib? Taib nak? Sebab ramai tak tahu bid'ah ni apa. Memang tak berlaku zaman Nabi. Zaman Nabi tak berlaku benda tu, tuan-tuan. Tapi kalau benda tu kita tak buat sekarang, berapa banyak orang akan buta mata hati. Contoh, saya bagi contoh yang mudah. Zaman Nabi tak ada benda tu. Walhal Nabi larang. Nabi larang. Tetapi pada waktu yang sama, tuan-tuan, bila mana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih, bila mana pada waktu yang sama benda tu tak berlaku pada kehidupan kita sekarang ni, bukan asbab daripada para ashabah, bukan sebab daripada para ulama dan sebagainya, tabi'in, tuan-tuan, hidup kita boleh jadi tak tahu ke mana. Sebagai contoh, penulisan Al-Quran.
penulisan Al-Quran. Itu benda bid'ah yang wajibah. Bid'ah tak berlaku di zaman Nabi SAW. Tak berlaku di zaman Nabi. Walhal kalau kita baca hadis-hadis yang sahih pun, Nabi larang. Tetapi zaman sahabat yang mula mengumpulkan Al-Quran, yang mula menyusun Al-Quran dan mula menulis Al-Quran menjadikan satu lembaran. Bayangkan tuan-tuan, kalau Al-Quran tak ditulis, kita nak belajar Al-Quran kena hafal. Macam Jibril ajar Nabi, kena hafal. Macam sahabat hafal dengan Nabi. Nabi dapat Quran, ajar sahabat. Agak-agak tuan-tuan hari ni kita boleh baca Quran tak? Cuba jawab. Cuba jawab. Penulisan Al-Quran satu isu. Bid'ah tak? Bid'ah ke tidak? Tulis Al-Quran. Cuba jawab tuan-tuan. Tak sah kata ulama Yaman, kita pun hari ni buat bid'ah begitu banyak. Tapi adakah bid'ah kita melanggar daripada athar sahabat, melanggar daripada hukum-hukum yang digariskan oleh fuqaha, mengeluarkan daripada hukum-hukum yang keluar dasar pada Quran dan hadis? Kalau dasar ni kita tak faham tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, maka tak pelik. Sebab itulah kenapa kadang-kadang kehidupan kita, ibadat kita tak boleh improve lagi. Sebab benda-benda basic begini kita tak jelas. Kita tak jelas. Sebab itulah secara ringkas ya tuan-tuan, kenapa hamba buat program nak baki solat. Daripada program tu tuan-tuan, ni antara core value yang kita nak bantu tuan-tuan. Yang benda ni, kalau tuan-tuan fikir balik, benda ni bukan untuk saya. Sebab Alhamdulillah, saya bersyukur kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan beri pinjam kepada saya ilmu-ilmu begini. Dan saya berasa yakin dengan ilmu yang Allah Ta'ala pinjamkan. Sebab apa? Sebab kita masih lagi ada ulama'. Kita masih lagi ada pakar rojok. Dan rojokan yang kita pegang tak lari daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi kalau tuan-tuan sendiri faham, benda ni kenapa pentingnya bagi diri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak jelas benda-benda begini, masalah bid'ah ni apa dia, yang berkaitan dengan kehidupan tuan-tuan pula, Allah. Sebab itulah, bila benda-benda basic ni kita tak jelas, bagaimana mungkin kita nak mengimprovekan, nak mempertingkatkan ibadahnya kita, kehidupannya kita kepada yang lebih baik. Jelas ke jelas ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang Badariyah, jangan kata tulis Al-Quran. Zaman sahabat dengar elok-elok. Ini ilmu yang boleh membuka minda tuan-tuan, otak tuan-tuan nak cerita bab bid'ah ni. Kalau benda ni tuan-tuan tak jelas, apa lagi ibadah yang lain? Apa lagi ibadah yang lain? Sebab tu hari ni kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan kena bersyukur Mufti Perlis dah keluarkan kenyataan. Hamba tengok surat dia sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan sebelum saya nak cakap, saya berdoa kepada Allah. Sebab kita nak bercakap pun, sebab Facebook ni kita kena tapis. Tu cara saya. Saya tak mudah kita nak percaya bila sampai tak. Tapi bila datang daripada orang-orang yang kita percaya siqahnya, kita percaya kebenarannya. Sekarang ni Mufti Perlis pun mula dah sebarkan surat-surat kepada masjid-masjid di seluruh Perlis. Lepas solat berzikir. Allahu Akbar. Lepas solat dah mula diberi arahan untuk berzikir sebagaimana zikirnya Nabi SAW. Syukur. Kita malah bergaduh dah. Kalau ikut kita nak ungkit tuan-tuan, dulu tak jumpa hadis. Dulu kata berzikir lepas solat ni bid'ah. Ni yang timbul pada hati tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan zikir buat lebih kurang. Zikir pun kita hidupkan. Sebab apa? Nabi tak buat. Ni puncanya. Maka Alhamdulillah, bila hidayah makin turun, keberkatan para habaib yang mula berdakwah ke negeri Malaysia ni tuan-tuan. Sebab asal kalau tengok tanah Melayu dulu pun, ulama' yang datang pun ulama' daripada Yaman. Dan sekarang pun Alhamdulillah tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, barakah daripada para habaib, barakah daripada salafuna as-salih, yang datang daripada bumi Tarim, Darul Mustafa, Hadramaut dan sebagainya tuan-tuan. Dakwah yang mereka bawa pada hari ni Alhamdulillah menghasilkan keindahan yang begitu banyak. Sebab tu kita bersyukur. Biarlah dulu Profesor Dr. Mazhar tak jumpa hadis ke, wallahu a'lam. Tapi sekarang ni beliau dah keluarkan statement. Dia suruh masjid-masjid dekat negeri Perlis berzikir selepas daripada solat. Jelas ke jelas?
Jadi kalau kita nak cerita perkataan bid'ah, memang bid'ah. Tetapi adakah dia terkeluar daripada asar, terkeluar daripada garisan salafun ijma' jumhur yang 4? Adakah keluar daripada Quran dan hadis? Tak. Saya bagi contoh yang paling mudah. Tuan-tuan, ilmu ni kalau tuan-tuan faham betul-betul, tuan-tuan akan nampak macam mana istilah bid'ah yang begitu jelas. Baik. Zaman sahabat mula menulis Al-Quran. Saya dah katakan bid'ah kan? Nabi tak buat kan? Nabi tak suruh kan? Tapi benda tu keperluan. Ulama usul sebut bid'ah yang wajibah. Wajib. Tulis Al-Quran ni wajib. Okey. Tuan-tuan, zaman sahabat menulis Al-Quran, tapi ingat, barisnya tiada, titiknya tak ada. Barisnya tiada, titiknya tiada. Okey. Maka tolong jawab di ruangan komen. Agak-agaklah kalau dengan jasa sahabat sahaja menulis Al-Quran, yang sahabat ni mula buat perkara bid'ah. Tapi biar saya sebut dengan jelas, memang benda tu bid'ah, tapi bid'ah yang wajibah. Sama juga, sewaktu saya ke Yaman, memang amalan-amalan para habaib, tiap-tiap hari Jumaat ziarah makam Zambal, ziarah kubur para awliya, memang bid'ah. Tapi adakah bid'ah tu bid'ah yang munkarah, bid'ah yang dinafikan, bid'ah yang haram? La, sabar dulu. Fahami pecahan bid'ah tu bagaimana. Bila kita tak faham pecahan bid'ah itu saya kata, benda ni tuan-tuan nampak simple. Tetapi ingat, kesinambungan daripada tuan-tuan tak jelas makna bid'ah akan membawa sama ada keburukan yang lebih banyak, ataupun sama ada membawa kepahaman yang lebih teruk pada diri tuan-tuan sendiri. Baik, kembali kepada cerita tadi. Dengar elok-elok fakta ni sebagai penutup dalam hashtag Satapan Rohani pada tengah hari ni. Allahumma salli, pada pagi ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Tulis kejap dekat ruangan komen. Saya bagi hari ni tugasan, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh Google, terpulang. Zaman sahabat menulis Al-Quran, tuan-tuan, dengan tiada titik dan tiada baris. Dengan tak ada titik dan tak ada baris. Tuan-tuan bayangkan macam mana nak baca Quran yang tak ada titik dan tak ada baris. Bayangkan. Sudah. Bayang. Petang sat lagi, tengah hari sat lagi, lepas duha sat lagi, mana-mana yang buka Al-Quran, bayangkan sekejap. Macam mana kalau Quran ni tak ada baris? Setakat tak ada baris, InsyaAllah anak-anak kami boleh baca. Sebab pondok yang saya bangunkan, Madrasah Riyadhud Du'afa'i wal Masakin, memang khas dalam mempelajari nahwu saraf. Macam mana cara nak baca kitab yang tak ada baris. Itu khususiah yang kami belajar di pondok. Jadi pondok saya, budak-budak belajar di sini selama 4 tahun. Kemudian kita hantar ke Hautah, kita hantar ke Tarim untuk menyambung pelajaran di sana. Cuma, tuan-tuan hari ni yang buka Al-Quran, tolong muhasabah. Tolong fikir. Tu bid'ah yang ulama buat, menulis baris, meletak titik. Bid'ah yang ulama buat. Tuan-tuan, kalau tak ada bid'ah ni, tuan-tuan boleh baca Quran tak? Jawab sekejap. Ni dipanggil temperature mula nak naik. Naik pada had yang diharuskan agama, tak melampau. Tuan-tuan, baca Quran, tengok itu benda bid'ah yang ulama buat. Bubuh baris, bubuh titik. Kalau tak ada jasa para ulama yang buat bid'ah, Nabi tak suruh. Ada Nabi suruh tulis Quran? Ada Nabi suruh membariskan Al-Quran? Bagi dalil. Atini bid dalil. Bawa dalil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Nabi suruh baca Quran. Ya. Allah Ta'ala suruh baca Quran. Ya. Dalilnya ada. Tapi perjalanan yang nak menyampaikan kepada baca tu bagaimana? Teknik yang nak mudahkan kepada baca tu bagaimana? Hari ni muhasabah. Bila buka Quran, muhasabah sekejap. Kalaulah Quran ni baris tak ada, macam mana aku nak baca ni? Bismillah ke? Bismillah ke? La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Ni khusyuk sangat hari ni, sampai love, like dan share pun dah tak berterbangan. Tak apalah. Yang penting tuan-tuan dapat manfaat, tuan-tuan dapat penjelasan. Jadi saya nak jelaskan sedikit. Sebab hari ni tak tahu nak sembang apa. Cuma kebetulan bila saya post berkenaan makam Zambal tu, ada orang mula mencuit. Saya doakan dia, saya maafkan dia, saya delete terus post tu. Itu cara saya, tuan-tuan. Tak ada gunalah nak balah-balah
dah tak selesai. Baba saya, Tok Guru saya Baba Daud duduk di Mekah 30 tahun. Tok Guru saya Rohizan menangis je lah, duduk di Mekah 30 tahun. Dah masak dah dengan perangai Papa Wahabi ni. Masak sangat. Sebab tu Alhamdulillah, bila saya belajar di Fatoni, di selatan Thailand, macam mana saya ditrain oleh Baba Daud untuk cara kita berhadapan dengan puak Wahabi. Dah. Kalau orang lain tu nak balah tu ikut cara dia. Saya lah. Yang penting apa saya buat, saya kena bantu tuan-tuan, saya kena fahamkan tuan-tuan kepada apakah peranan, kefahaman, keilmuan ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Bagaimana benda ni berlaku dan apa kaitan dengan solat. Apa kaitan dengan solat? Sebab solat ni juga antara benda yang banyak bid'ah. Memang memang ada. Sebagai contoh masalah sunat wuduk. Solat sunat wuduk. Ada hadis berkenaan solat sunat wuduk? Ada hadis ke tak ada? Tak payah kata solat sunat wuduk lah. Tuan-tuan nanti kalau tuan-tuan datang dalam program NBS nanti, antara ilmu yang sering saya bantu dan saya cerita kepada audien, Waalaikumsalam Haji Hadi, saya cerita kepada jemaah, yang benda ni mengejutkan hati mereka. Mengejutkan hati mereka. Mereka tak sangka, oh macam ni. Tak, Sri Lestari, tak, bukan nak tak marah pun, tapi kita nak saya excited nak fahamkan tuan-tuan. Dan saya tak kisah pun mereka-mereka yang melatah tu cara dia. Wallahualam, kita doakan mereka kebaikan agarkan rahmat datang kepada mereka. Cuma saya nak cerita, siapa nak tahu last kali? Ni last kali. Siapa nak tahu antara benda best yang saya pernah cerita dalam program Nak Bagi Solat, hari ni saya cerita kepada tuan-tuan. Takut tuan-tuan tak nak datang program, tak apa, saya doakan. Tapi rugilah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tapi rugi yang tak datang program tu rugi. Sebab apa? Saya dah buktikan, kalau dalam waktu 1 jam, banyak ilmu yang tuan-tuan boleh dapat, banyak kefahaman yang tuan-tuan boleh bina pada hati, dan banyak keyakinan yang mula berubah. Tuan-tuan, kalau sejam, Allahumma salli wa sallim, banyak benda saya boleh bantu tuan-tuan. Agak-agak kalau sehari bagaimana? Sebab tu istiqamah belajar datang. Dan ingat tuan-tuan, bila belajar ilmu ni, jangan ada pada hati aku nak stop. Sebab selagi mana bila kita mula stop untuk belajar, maka improvement akan mula berhenti, perubahan akan mula berhenti. Ya Hajah Zianam. Baik. Kepada mereka yang pernah hadir program NBS, tolong sahkan apa yang saya cakap. Tolong sahkan. Kepada mereka yang tak pernah hadir, maka dengar elok-elok. Saya nak buktikan benda bid'ah yang tuan-tuan buat sampai sekarang. Tapi adakah melanggar kepada hukum? Melanggar kepada sunnah? Melanggar kepada fuqaha? Melanggar kepada asar sahabat Nabi SAW? Sebagai contoh, solat sunat hajat. Solat sunat hajat. Tuan-tuan tahu tak? Orang Arab, ulama-ulama di Yaman, ulama-ulama di Syria, orang-orang Arab ni, mereka tak masyhur dengan yang dikatakan solat sunat hajat. Solat sunat hajat. Tuan-tuan tahu tak? Solat sunat hajat ni hanya masyhur di belah Asia sahaja. Di belah Asia Tenggara. Belah-belah tanah Melayu, belah-belah Indonesia. Inilah antara daerah yang masyhur dengan solat sunat hajat. Tuan-tuan, di Yaman, di Syria, mereka kalau ada hajat, mereka bukan solat sunat hajat. Mereka bukan solat sunat hajat. Okey, Hajah Noraini, cuba jawab. Kalau di bumi Syria, kalau mereka ada hajat, mereka buat apa? Ni semua fan-fan saya ni. Kalau tak boleh jawab, jaga saya marah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dayang Badariah. Ni semua yang pernah datang dalam program saya. Ya, Udin Izzauddin. Inilah perkara kenyataan yang tuan-tuan kena faham. Kita buat benda bid'ah. Duk kata orang buat bid'ah, sabar dulu. Tetapi sabar sekejap. Adakah bid'ah tu melanggari fuqaha?
melanggar hukum hakam. Hamba pun sendiri kami di pondok, solat sunat hajat amalan harian kami. Dah? Amalan harian kami. Betul Noraini, betul. Tahniah saya ucapkan. Terima kasih kepada Hajah Noraini. Dah? Di Syria kalau mereka ada hajat, mereka akan baca hadis. Baca Sahih Bukhari sampai habis, kemudian doa panjang. Tu amalan-amalan di bumi Suria. Dah? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, Eli Johan. Untuk hari Sabtu ni program awalan, iaitu program nak baki solat. Biasa daripada program nak baki solat lah, barulah kami akan open. Kami akan buka untuk program yang lebih intensif, iaitu program interaktif cinta solat, program ICS. Dari situ barulah kita naik kepada program yang lebih insentif dan lebih efektif, program interaktif cinta solat. Jadi ringkasnya ICS saya tak dapat, sebab Alhamdulillah bermula tahun ni kita dah ada tempat sendiri. Jadi apa yang saya perlu buat, saya perlu susun jadual tarikh sahaja. Saya tak perlu risau dah masalah tempat. Melainkan program yang besar-besar untuk saya keluar, yang tu saya kena tengok tempat lah. Tapi kalau program intensif ni, program interaktif cinta solat, yang lebih more kepada technical khusyuk. Siapa yang nak belajar khusyuk tu, terima kasih kepada Hajar Zarina. Betul, dan saya jawab. Dah? Okey, nanti saya akan inform secepat yang mungkin bilakah tarikh yang tepat yang kami akan buat interaktif cinta solat. Wallahi, tolong datang. Banyak ilmu yang gila superb. Dah, bahasa Jawa. Bahasa Melayu kata gila khinzir. Afwan lakum, saya guna bahasa mudah lah. Itulah bahasa yang kita mudah faham pun. Dan yang tuan-tuan akan belajar, yang tuan-tuan akan fahami bagaimana teknikal untuk khusyuk, menghadirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalamnya solat. Cuma kembali kepada persoalan tadi, tapi kepada Eli Johan, untuk pengetahuan Eli Johan, program NBS kami, Alhamdulillah, saya dah buat program ni hampir banyak kali dah. Dan tak pernah pun kami menceritakan benda yang sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tak pernah cerita kita benda yang sama. Tapi walau bagaimanapun, apa pun gambaran saya nak beri faham tuan-tuan, kalau hari ni tuan-tuan baca Al-Quran, cuba muhasabah. Macam mana kalau Quran ni baris tak ada? Itulah benda bid'ah. Macam mana kalau Quran ni titik tak ada? Nak baca nun, nak baca ba, nak baca ta pun tak reti. An'amta, sat lagi baca abta. Sudah. Tuan-tuan, bid'ah kan? Tapi dengan sebab bid'ah itulah hari ni kita boleh baca Al-Quran. Jadi, madai pertemuan kita pada hari ni, ambillah kepahaman, ambillah keyakinan, dan saya jemput tuan datang program pada hari Sabtu ni 15 Mac di Dewan Raudatul Ilmi di Ariad Global, dekat dengan madrasah. Kalau tuan-tuan lepas tu nak ziarah pondok saya pun boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, untuk kita bersama-sama belajar. Apa lagi benda kita nak belajar, bagaimana kita nak mengimprovekan ibadahnya kita, kehidupannya kita kepada ke arah yang lebih baik. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada Aisyah, nanti saya ada laman web. Kepada Dayan Badariah, tolong masukkan laman web. Nanti kemudian daripada laman web tu kita boleh klik, ada alamat dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari Ahad, Afwan 15 hari bulan hari Ahad, saya terlupa. 15 hari bulan hari Ahad. Wallahu'alam.